Sekarang saya jemput Yang Berhormat Jerlun diikuti oleh Yang Berhormat Padang Rengas. Sila Yang Berhormat Jerlun, 10 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Datuk Yang Ketua, Jerlun turut menyertai perbahasan Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Secara keseluruhannya, saya lihat belanjawan ini tidak menonjolkan sifat empati terhadap rakyat, khususnya yang paling teruk terjejas akibat daripada COVID-19. Ia dikatakan belanjawan yang dirangka bagi menangani situasi yang sangat luar biasa seperti COVID dan kesannya terhadap ekonomi rakyat dan negara. Namun apa yang telah dibentangkan ternampak more of the same dan business as usual dengan izin. Sepatutnya jumlah belanjawan ini tidak semestinya melebihi tahun-tahun sebelum ini. Jumlah 322.54 bilion ringgit adalah yang terbesar pernah diumumkan oleh kerajaan. Namun setelah diteliti, belanjawan ini tidak mengurangkan perbelanjaan yang biasa dilakukan setiap tahun, dan yang mengecewakan ialah ia tidak pula menambah peruntukan untuk memerangi COVID-19 atau membantu rakyat yang paling terjejas. Datuk Yang Ketua, di awal perbahasan saya ini, saya menyatakan secara jelas bahawa saya yang mewakili kawasan Jerlun bersama rakan-rakan yang lain, Langkawi, Kubang Pasu, Seri Gading, bernekat untuk menolak belanjawan 2021. Sekiranya tiada pindaan dibuat seperti yang akan saya senaraikan di sini. Syarat-syarat yang hendak kami kemukakan ini, 12 kesemuanya, adalah untuk memastikan bahawa kerajaan tidak boros berbelanja untuk perkara-perkara yang tidak pun diperlukan ketika kita dilanda krisis yang serius ini. Kemudian sejumlah wang pula disediakan bagi menghapuskan wabak COVID-19 dan sejumlah yang lain untuk merancakkan semula ekonomi negara, khususnya yang menambahkan pendapatan rakyat. Yang pertama, tunda semua projek pembangunan premis kementerian-kementerian yang tidak menjadi keutamaan kita ketika ini. Contohnya, projek yang dimaksudkan 60.5 juta ringgit untuk MITI, bangunan baru MITI itu. 265 juta ringgit untuk JPM. 63.9 juta ringgit untuk naik taraf bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan lain-lain lagi. Jumlah keseluruhan 736.6 juta ringgit. Apa perlunya ini semua? Bagaimana perbelanjaan sebesar ini akan membantu rakyat menangani COVID-19 dan kesannya kepada ekonomi? Yang kedua, kurangkan peruntukan JPM. Apa perlunya peruntukan dinaikkan dari 7.9 bilion ringgit kepada 11.7 bilion ringgit? Kalaupun untuk menampung perbelanjaan tambahan Menteri Tugas-Tugas Khas atau Menteri Tanpa Portfolio, adakah sampai memerlukan tambahan sebanyak 4 bilion ringgit? Juga, apa perlunya peruntukan projek khas dinaikkan dari 100 juta ringgit kepada 1 bilion ringgit? Adakah ini sebahagian daripada scheme of things? Dengan izin. Yang ketiga, tunda semua projek mega bernilai 15 bilion ringgit. Dan peruntukan disalurkan kepada lebih banyak projek kecil seperti pembinaan dan pembaikan jalan kampung, parit, pembaikan Dewan Serbaguna dan Dewan Komuniti Orang Ramai yang melibatkan lebih banyak kontraktor G1 dan G2. Yang keempat, kurangkan jumlah Menteri Kabinet dan turunkan gaji menteri dan timbalan menteri. Kalau boleh sebanyak 30%. Sehingga penularan COVID-19 ini terkawal. Lebih baik lagi buat seperti negara Itali, gugurkan saja jawatan-jawatan timbalan menteri. Buat seketika. Yang kelima, gugurkan peruntukan 8.6 juta ringgit untuk penggerak komuniti tempatan. Kita semua tahu sebenarnya apa peranan pertubuhan sivil ini, seperti yang telah diumumkan oleh Ketua Bersatu Selangor baru-baru ini. Jika diberikan juga, laporan akan dibuat kepada SPRM untuk ianya disiasat.
Juga gugurkan peruntukan 85.5 juta ringgit untuk jasa. Yang keenam, pastikan sumbangan one-off kaki tangan kerajaan memberi keutamaan kepada frontliners dan mereka-mereka yang benar-benar memerlukan. Dan tambahkan bantuan peniaga kecil, penjaja, IKS yang terkesan dengan PKP untuk menggajikan pekerja mereka. Yang ketujuh, tambahkan peruntukan untuk menangani COVID-19 dengan membiayai mass testing. Bukan hanya untuk warga negara kita, tetapi juga untuk warga asing yang berada dalam negara secara sah maupun tidak sah. Dengan tidak mengiktiraf kehadiran mereka itu, tidak membendung jangkitan kepada warga kita. Yang ke-8, sediakan peruntukan untuk penciptaan vaksin tempatan yang lebih tepat efikasinya bagi warga kita yang berbilang kaum. Kita tidak boleh bergantung hanya kepada pembekalan vaksin dari luar. Tentunya mereka akan mengutamakan warga mereka sendiri dulu. Dan kalaupun dijual kepada kita, tentunya pada harga yang sangat mahal, tuan dan tuan. Yang ke-9, tambahkan belanjawan Kementerian Kesihatan untuk rawatan penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, diabetes dan lain-lain. Walaupun kita bergelut dengan COVID-19, memang benar. Tetapi ia tidak bermakna penyakit-penyakit lain tiba-tiba hilang begitu saja. Tuan dan tuan. Yang ke-10, sediakan pinjaman tanpa faedah bagi pengusaha IKS dengan geran mudah maksima sebanyak RM30,000 untuk perniagaan kecil. Sediakan juga peruntukan untuk informal workers dengan izin, selain sumbangan one-off bagi mereka seperti ibu tunggal yang menyara hidup keluarga. Yang ke-11, buat unjuran baru hasil dan nilai KDNK yang lebih realistik, ya, agar kadar defisit dapat diukur dengan lebih tepat lagi. Yang ke-12, arahkan bank-bank untuk melanjutkan moratorium bayaran semula pinjaman bagi peminjam-peminjam yang memerlukan relief itu. Dan benarkan pencarum KWSP mengeluarkan wang mereka dalam keadaan yang mendesak ini. Datuk Yang Dipertua, apabila rakyat merayu untuk dibenarkan mengeluarkan wang caruman KWSP mereka sendiri, ini bermakna kerajaan sudah gagal membantu mereka. Rakyat sudah tiada pilihan. Rakyat sudah terdesak sehingga terpaksa melihat wang yang disimpan untuk hari tua mereka itu sebagai penyelamat bagi hari ini. Sepatutnya kerajaan boleh mengarahkan KWSP untuk menyalurkan sebahagian daripada rizab berjumlah 400 bilion ringgit untuk digunakan oleh kerajaan bagi manfaat rakyat. Malah rizab bank negara sendiri juga sepatutnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk tujuan yang sama. Kalaupun dianggap bahawa rizab ini adalah khas digunakan on a rainy day dengan izin, saya ingin menyatakan kita sekarang menghadapi a stormy day. Maka wajar sangatlah dana-dana ini dibelanjakan bagi menyelamatkan rakyat yang sedang sengsara. Sekalipun dana ini tidak boleh disentuh langsung, maka kerajaan sewajarnya mengeluarkan bond yang boleh dibeli oleh dana-dana ini. Tidak perlulah kerajaan meminjam dari sumber-sumber lain sehingga memecah siling pinjaman yang mungkin mengancam kedudukan fiskal negara. Datuk Yang Dipertua, belanjawan 2021 hampir-hampir tidak jadi dibentang. Sekiranya ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong berkenan dengan permintaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengikhtiarkan darurat, kononnya atas sebab pandemik COVID-19 ini, Untuk rumuskan seminit maka, ni. Teruskan. Maka tiadalah persidangan parlimen seperti yang sedang kita hadiri sekarang. Seminit ni lagi. Baik. Bagi pihak diri saya sendiri, saya menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Sri Paduka Baginda atas perkenan untuk menolak permintaan itu. Reaksi rakyat yang kata-kata melepaskan nafas lega bagi menerima berita baik itu menunjukkan bahawa mereka juga menyokong keputusan bijak yang dibuat oleh Baginda Tuanku. Perlembagaan Persekutuan jelas menghalang sesuatu titah keputusan Yang Di-Pertuan Agong mengenai pengisytiharan darurat dipertikaikan di mahkamah. Namun saman pemula berkait perkara itu telah dibawa untuk semakan mahkamah.
Dan Menteri Undang-Undang masih mengungkit kononnya baginda Tuanku perlu terus diyakini untuk mengisytiharkan darurat. Kerajaan Perikatan Nasional mesti dihalang dari terus mengganggu Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dengan pengisytiharan darurat yang sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan kerajaan yang tidak pun punyai legitimasi. Datuk Yang Bertuan, oleh sebab negara dilanda satu wabak yang mengancam nyawa rakyat jelata, maka Jelun ingin mengusulkan agar satu pindaan terhadap perkara 55/3 Perlembagaan Persekutuan berkenaan pembubaran Dewan dibuat di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dan dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 14 dalam Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Tujuan usul ini adalah untuk membenarkan kerajaan menunda pilihan raya atas alasan keselamatan atau kesihatan rakyat sehinggalah ancaman itu berakhir. Ini sangat diperlukan ketika ini kerana keadaan undang-undang sekarang yang mendesak pilihan raya diadakan semasa situasi ancaman COVID-19. Tambahan pula, beberapa wakil kerajaan menyebut bahawa keadaan ini hanya boleh dielak dengan diisytiharkan darurat. Walaupun pindaan ini memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Jerlun percaya bahawa kerajaan juga ingin memastikan COVID-19 ditangani sebaik mungkin dan tidak hanya bermain politik sahaja. Maka kerajaan harus menyokong cadangan pindaan ini. Malah ada baiknya jika kerajaan sendiri yang derafkan usul untuk dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Jelun sangat yakin sekiranya wujud azam politik yang tinggi di kalangan semua pihak, kenapa tidak Perlembagaan Persekutuan dipindah bagi menyelamatkan rakyat dari ancaman penyakit seperti COVID-19. Walaupun begitu, Jelun akan mengemukakan usul tersebut secara rasmi kepada Datuk Yang Dipertua sebagai suatu perkara yang tertentu, berkehendak disegerakan dan berkenaan dengan kepentingan yang ramai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerlun.